Hai semua. Jom kita recall previous knowledge on equation of a straight line. So in order to find an equation of a straight line, you have to know the gradient. Okay, yang dalam video overseas usually dia panggil slope. So slope dengan gradient tu kena sama lah. Okay, let's say you ada A, which the coordinate is x1, y1 and B is x2, y2. So nak cari gradient of AB, which kita tulis sebagai MAB, the formula is y2 over y1 per x2 minus x1. Dia bagi macam ni. Okay, ni equation, ini adalah formula untuk gradient. Kenapa macam tu? Okay, kita tengok ya. Let's say you ada coordinate of A, which ini x1, ini x2. Ini x1, ini y1. And you ada coordinate of B, x2, sini x2, sini y2. Okay. Jadi sebenarnya kan you nak cari gradient of AB, inilah you nak cari gradient slope ni. Siapa cerunnya dia. Okay. Gradient tu adalah nisbah y terhadap x ya. So you akan cari ni lah. Ni part ni. Ni. Berapa distance je? Mestilah you akan buat y2 minus y1. Nampak tak? y2 minus y1. Lepas tu ni pula x je, mestilah you akan cari distance x2 dengan x1. So you akan tolakkan dia. Jadi you guna y2 minus y1 over x2 minus x1. Tapi ada juga tau, kita boleh buat kalau y you start dengan 1, maksudnya y1 tolak y2, maksudnya x pun sama, x1 minus dengan x2. Dia boleh ada dua. Okay, satu lagi yang you perlu alert. Okay, saya ambil colour lain Okay, katalah saya letak ni sebagai theta. This side kita panggil dia O, opposite, bertentangan. This side kita panggil dia A, adjacent. So you perasan tak, O per A, ini kan O per A, ini kan O per A. Okay, bila O per A, dia sebenarnya adalah tangent theta. Okay, tangent theta. So sebenarnya MAB sebenarnya adalah tangent theta juga. So ini new knowledge. Kalau you tengok dalam buku teks ada. Okay. Seterusnya jom kita tengok equation of a straight line yang ada gradient M. Okay, dia ada gradient M. Lepas tu the straight line tu passes through point S1, Y1. Okay, macam mana nak bentukkan equation dia? Okay, kalau perasan ni ada dua kan, saya square kan ada dua ni. So yang you alert adalah yang the second one, yang ni kan, yang kata substitute S1 Y1 into Y equal to M plus C to find C. Apa benda ni? Ini yang you belajar masa lower form. Itu yang saya kata sama macam maths. Yang satu lagi ni Y minus Y1 equal to MX minus X1. Ini you tak pernah jumpa. So ni first timer. Tak apa, saya akan cerita dulu yang maths dulu ya, supaya you tak confused. So for example, we have gradient straight line tu, gradient dia 3. Lepas tu the straight line tu dia passes through to 5. Macam mana nak cari equation? Okay, kita buat method 1 kita buat cara pertama yang maths tu. Okay, katalah ini method 1, saya tulis lah ni method 1. So ni method 1. Okay, cara maths. So kita akan pakai Y equal to MX plus C, which M dia adalah 3. So you akan pakai Y equal to 3X plus C. Okay, so kita akan gantikan to 5. Okay, you substitute to 5 into equation so that you can find the value of C, which the Y is 5 and X is 2. So you find C. So 5 equal to 6 plus C. So your C is 5 minus 6, which is negative 1. So your equation is you ganti balik lah yang kat sini. Okay, ganti balik. Ambil C negative 1 ni, cing. Mana dia? Salah. Masuk sini. Masuk situ. So you dapatlah Y equal to 3X minus 1. Okay, jom nak tengok tak cara yang kedua yang saya square kan dengan hijau. Cara kedua ni cara maths lah. Okay, jom. Yang this one number 2 ni tak perlu cari C. Okay, apa maksud X1, Y1 ni? Ini adalah point that lies on the straight line. Maksudnya the straight line tu passes through the point. Okay, maksudnya dalam case ini X1, Y1 adalah 2, 5. Okay, X1, Y1 ni adalah 2, 5. So what you have to do is you akan buat Y minus 5. Kan? M apa? M3 kan? So X minus X1 dia 2. Macam tu je.
tak perlu cari C. So you buat y minus 5 equal to 3x minus 6. Ni expand. So you ada y equal to 3x minus 6. Okay, minus 5 ni you move to the right. Okay, you combine dekat sana. So you ada plus 5. So you ada y equal to 3x minus 1. Sama, nampak tak? So up to you nak guna first or second method. Dua-dua kita terima, no problem. Okay. Lagi ya, untuk recall, kita ada bentuk y equal to minus plus c. Ini sebenarnya you dah tahulah. Ni yang kita buat tadi semuanya y equal to minus plus c. Nampak tak ni tadi? Yang sebelum ni, ini adalah y equal to mx plus c. Okay, yang mana m ni adalah dia punya gradient, kecerunan dia. C ni dia punya y-intercept. So, kalau saya tak bagi gradient, tapi saya bagi point, so you must calculate the gradient first lah. So, kira lah MAB berapa. So, MAB adalah formula M apa tadi? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, akan ambil, katalah you ambil B sebagai Y2 kan? So, you ada 6 minus negative 2 over you ambil point B tolak A, X dia pun sama. You start dengan B. So 7 lah. 7 minus 5. So jawapan dia 8 over 2. So 8 over 2 adalah 4. Ni gradient. So you akan pakai y equal to mx plus c. So you ada y equal to 4x plus c. So bila m is 4, nak cari c, kita ambil je mana-mana point. Antara A dengan B, you ambil je mana-mana, sama. So, kalau saya katakan saya ambil B, so maksudnya you akan ambil X dia 7, Y dia 6. You ganti dekat equation. Ganti kat atas tu. So, Y adalah 6, X adalah 7. So, you dapat 6 equal to 28. So, C nanti 6 minus 28 which is negative 22. So, jawapan dia Y equal to 4x minus 22. Maksudnya kita akan ambil value C negative 22 ni, masuk kat sini. C. Itulah jawapan dia macam tu. Ini adalah gradient form. You mesti tahu kalau bentuk macam ni, kita, oh ini M dia, oh ini C dia. Ini yang paling penting. Bentuk biasa yang kita guna. Okay. Ada juga cara lain lah. Okay, cara lain bentuk general form macam ni kan. Okay. Bentuk general form macam ni. Ni sebenarnya cara dia sama je macam tadi tau. Cuma you kena pindah-pindah. Pindah-pindah ni supaya bentuk macam ni. Okay, jom tengok B dulu. Saya akan buat cara yang MX ni. Kita try dua-dua method. So, nak cari equation sama jugalah. You kena calculate the gradient. So, saya akan buat 7 ni. B tolak A. So, 7 tolak 3 ni per 3 tolak 2. So, ada 4 over 1. So, gradient 4. Oh, 4 juga sama. Okay. 4 juga. Tak apalah. So, kita akan pakai formula y minus y1 equal to m x minus s1. Tak apa. Kita try yang kedua. Buat open. Ni formula yang kedua. So, kita akan ambil s1, y1. It's up to you. Katalah saya nak ambil A. Ni s1, ni y1. Okay, mana-mana boleh. Up to you. Tapi kita pilih biasanya nombor yang kecil lah. So, y minus 3 equal to m the 4. So, x minus 2. So, kita akan buat y equal to 4x minus 8. Yang negative 3 nanti ni, you move to the right. So, dia jadi plus 3. So, you akan ada y equal to 4x minus 5. Dah siap. Katalah soalan minta express di dalam general form. Apa yang you perlu buat, nampak tak? Ax plus by plus c equal to 0 ni dia punya general form. Susun semuanya satu side. So, apa nak buat? Senang je. You shiftkanlah y pergi kanan. Join dengan others. So, kita dapatlah 4x minus y equal to 0. Pindah semua dekat satu side. Atau boleh juga you pindahkan 4x dengan negative 5 pergi belah kiri, boleh juga. Dia ada way around. So, jadi jadilah negative 4x plus y plus 5 equal to 0. Okay, mana-mana pun boleh. Last sekali adalah bentuk intercept. Yang you perlu tahu, ini bacaan dia adalah pintasan x intercept. Dia memintas di paksi x, garis ni.
Ini adalah pintasan Y yang bernilai B. So untuk intercept form bentuk pintasan, kita akan buat X per X intercept tambah Y per Y intercept equal to 1. Dia mesti equal to 1. Okay. Katalah saya ada equation X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. So apa awak kata tentang nilai A kat sini? Kita tahu ni 2. So A 2, kat sini 3. Kat sini 3. Nampak? Tak payah nak macam buat kira-kira ke apa, tak payah, because you know that this is intercept form. Sebab tu penting untuk you tahu bentuk intercept form. You guna bila sesuai. Tak sesuai tak payah guna. Okay, contoh macam ni kan. Okay, katalah you ada sini 2, sini 3 kan. Ni X intercept dia 2 lah. Ni Y intercept dia 3. So you boleh buat intercept form X per 2 tambah Y per Y intercept 3 equal to 1. Dah siap. Habis dah. Okay. Kalau nak tukar dia kepada gradient form, boleh cross multiply atau pindah lah. Algebraic je lah. So yang kedua pula, you ada X intercept negative 2, Y intercept negative 4. So kita akan buat X per X intercept plus Y per Y intercept equal to 1. Okay. So kita tak boleh biarkan negatif dekat bawah. So kita pindah. Ini rupa dia. Okay, dah siap. Okay, seterusnya apa yang you perlu recall lagi adalah point of intersection. Yang mana kalau you ada garis L1 ni, you ada garis L2, and point P ni kita panggil the point of intersection, yang saya label koordinat dia sebagai PXY. Dan cara nak cari point of intersection tu adalah dengan solving symmetric equation, persamaan serentak linear. Sebabnya straight line kan, straight line of course lah linear, dua-dua linear. So very simple. Sebab you ada pertama X equal to 4, lepas tu the second one is X plus 2Y equal to 6. X equal to 4 ni rupa dia adalah vertical line that passes through 4. Ni kena tahu. Okay, lupa nak cakap kat awak kalau straight line yang mempunyai positive gradient rupa macam ni, M dia positif. Kalau straight line that has negative gradient, dia condong macam tu pula. Ni anggapkan dia straight line gigil pula gambar straight line saya. Okay, so jom kita substitute X4 dalam tu. X plus 2Y equal to 6. So you ada 2Y equal to apa tu? 6 minus 4 kan? 6 minus 4. So you ada 2Y equal to 2, which Y equal to 1. Kita punya point of intersection adalah 4, 1. Mesti bentuk dalam koordinat sebab soalan minta point of intersection. Okay, jangan biarkan toggle X4, Y1 saja, mesti convert to point. Okay, yang lain sikit sebab dua-dua straight line. Dia gambar nombor 2 dengan nombor 3 ni, dia gambar macam ni. Okay, jadi macam mana nak cari point of intersection? Simple je, buat persamaan serentak. Apa pun you nak cari point of intersection, tak kisahlah curve dengan straight line ke, kena buat simultaneous equation. Okay, 2 dengan 3 sama, so saya akan tunjuk salah satu je lah. So you boleh guna substitution method atau you boleh guna elimination method. Mana-mana pun boleh. Ni first equation, sini second equation. Katalah nak buat elimination, maksudnya sebab kita nampak 9 dengan 18 ni boleh ada something lah. Y dengan negative 2Y pun ada something kan. Ini yang penting dulu, saya darab dengan 2. Ni pun darab dengan 2, ni pun darab dengan 2. Okay, maksudnya yang 1 saya darab dengan 2. So saya dapat 8x minus 2y equal to 18. Lepas tu saya ada x minus 2y equal to 18. Minus lah kan, untuk eliminate. So bila minus ni gone, ni gone. So saya dapat 7x equal to 0. So x saya 0. Okay, so bila x 0, apa nak buat dengan x 0 tu? Okay, you akan ganti ke dalam salah satu persamaan awak. You pilih 1 or 2, tak kisah. Okay, let's say you nak ganti dia dekat ni. Okay, nak ganti dia dekat 2 tadi. So saya substitute into 2. So saya dapat 0 minus 2y equal to 18. So negative 2y equal to 18. Y equal to negative 9. Therefore point of intersection of 0 negative 9. Ya Allah, kenapa tulis macam tu? Point of intersection is 0 negative 9. Macam tu. So similar for number 3. Saya bagi awak jawapan Awak try sendiri. Jawapan dia susah sikit lah, dalam bentuk fraction.
10/7 dengan negative 15/7. Okay, lagi number 4 pun sama. Kita boleh cuba which the number 4 is 4 negative 5. Tapi saya nak remind lah satu perkara kat sini. Before nak buat apa-apa, simplify dia dulu. Buat cross multiplication. Okay, cross multiplication. Macam tu. Okay? Okay, itu saja. So, sebelum kita masuk kepada perpendicular line. So, inilah dia benda penting yang you perlu tahu. Okay, jumpa lagi. Dah.